Okey, jadi kamu tengok buku pink tu muka surat 221 lah. 221. Kita belajar akidah dulu lah. Okey, baik. Okey, hari tu minggu lepas kita dah belajar akidah, soalan nombor 1 hingga soalan 10 objektif. Okey, hari ni kita masuk soalan ke-11. Okey, dan seterusnya lah. Tengok dekat mana dah lagi. Okey, baik, kita tengok dulu. Soalan 11 hingga soalan 15, 5 markah lah. Satu soalan, satu markah. Okey, hari ni dia bukan subjektif tu yang bukan kamu kena tulis jawapan panjang tak lah. Hari ni dia bahagian A lagi, dan dia masih tak payah sangat lah macam bahagian B lagi lah. Bahagian A ni kamu kena isi tempat kosong lah banyak lah. Tempat kosong dan tandakan right, sesuaikan. Okey, baik. Tengok tandakan right pada pernyataan betul dan pangkah pada pernyataan yang salah lah. Okey, tengok ke sebelah dulu. Dia kata orang yang beriman dengan qada dan qadar akan memperolehi keteguhan iman. Okey. Kalau kamu tak cakap, kamu kena tulis lah. Okey. Orang yang kataan yang kamu tak tahu je lah. Okay. Orang yang beriman dengan qada dan qadar akan memperolehi keteguhan iman. Kalau kamu tak faham kat mana-mana boleh tanya terus lah. Okay. Okay, baik. Yang pertama kamu kena ingat dulu lah qada ni. Qada ialah ketentuan Tuhan. Okay, ketentuan Tuhan ataupun perancangan Tuhan lah. Perancangan, plan. Tuhan plan. Qada ni bahasa Arab lah. Bahasa Melayu dia ketentuan lah. Okay, ketentuan. Dan qadar ni pula adalah pelaksanaan Tuhan. Pelaksanaan tu maksudnya Tuhan buat lah. Okay? Bila Tuhan plan, hari sekian-sekian di tempat sekian-sekian berlaku kejadian sekian-sekian contohnya. Jadi bila sampai waktu dia, Tuhan buatlah benda tu. Buat tu orang panggil qadar. Kalau bahasa buku dia kita panggil pelaksanaan lah. Qadar ni. Pelaksanaan. Okay. Yang tu kamu kena tahu sebuah sikit lah. Istilah-istilah tu. Okey, baik. Dia kata sini orang yang beriman dengan qada dan qadar. Okey, qada dan qadar ni adalah salah satu daripada rukun iman lah. Percaya pada qada dan qadar akan memperolehi keteguhan iman. Iman dia makin bertambah lah. Okey. Jadi jawapannya betul lah. Jawapannya betul lah. Salah satu rukun iman adalah beriman dengan qada dan qadar. Okey. Rukun iman yang ke-6 tu. Okey, baik. Tengok yang kedua pula. Yaumuz zalzalah. Okey, baris. Yaumu zalzalah. Zalzalati lah. Yaumu zalzalah bermaksud hari kegoncangan. Hari kegoncangan. Yang ni kamu kena hafal lah ni. Dia dalam kita belajar tajuk darjah 3 hari-hari dalam akidah ni hari kiamat. Okey. Hari kiamat ni dia akan banyak nama hari kiamat. Yang kita tahu hari kiamat, hari akhirat. Okey, dia macam-macam ni. Yaumul ba'si, yaumuz zalzalah, yaumul qari'ah, yaumul mahsyar, macam-macam lah. Yaumul hasyri. Okey, macam-macam nama. Jadi dia kata sini yaumuz zalzalah. Yaumuz zalzalah tu bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu dia bermaksud, ni kamu kena ingat lah. Okay, az-zalzalah tu maksudnya goncang lah, kegoncangan. Betul lah itu. Okay, kegoncangan. Kegoncangan ni maksudnya nanti bila berlaku hari kiamat nanti, bumi ni akan goncang lah. Habis, gunung ganang habis semua, hancur habis lah. Okay, kita tak tahu lah macam mana keadaannya. Jadi kita kena beriman lah, kita kena percaya bahawa
satu hari nanti akan berlaku hari kiamat. Alam ni akan bumi ni akan musnah. Okey. Akan musnah, kita akan berpindah ke alam akhirat pula. Sekarang ni kita duduk di alam dunia. Okey. Alam dunia, nanti kita akan berpindah ke alam akhirat. Akhirat sana adalah ada padang mahsyar, ada siratul mustaqim, ada syurga dan neraka. Tu nanti kita akan tempuh lah benda-benda tu. Macam sebelum ni kita duduk di alam lain. Lepas tu pindah ke dalam perut mak kita. Lepas tu kita pindah ke alam dunia. Nanti mati ni pindah ke alam barzah dan kubur. Itu pindah lagi. Macam itulah proses kita. Jadi kita kena percayalah semua tu, bahawa kita akan menghadapi perkara-perkara tersebut lah. Okey, baik. Okey. Tengok soal muka surat 222 pula. Okey, muka surat 222 pula. Okey, dia kata, tengok nombor 13. Qada terbahagi kepada dua. Okey, qada terbahagi kepada dua, iaitu muallaq dan mubram. Okey, bukan mubaris. Muallaq dan mubram. Qada ni ketentuan Tuhan lah. Okay, ketentuan Tuhan tu terbahagi kepada dua, iaitu muallaq dan mubram. Okey, baik. Yang ni Ustaz dah terang dah minggu lepas kan, sebuah ringkas lah. Okey, qada ni ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan ni ada yang boleh diubah, ada yang tak boleh diubah. Yang boleh diubah ni lah namanya muallaq. Yang tak boleh diubah tu namanya mubram. Okey. Yang ni kamu tulis macam ni. Yang ni tajuk darjah 4 ni. Yang boleh berubah. Mubram ni yang tak boleh berubah. Okey. Okey, ya, qada ni ada dua lah. Yang pertama muallaq, yang kedua mubram. Kamu kena ingat. Muallaq ni contoh macam kalau kita berusaha, kita berjaya contohnya. Tu muallaq lah tu. Okey. Sebuah ringkas lah tu. Okey. Kalau perbahasan dia dalam lagi lah. Sebuah ringkas faham macam tu je lah. Mubram ni tak boleh ubah dah. Buat macam mana pun kalau kencak ajal maut tu, tu kan macam tu lah. Bila mati, tu lah tarikh dia. Tuhan dah tentu macam tu lah. Okey, jadi betul lah jawapannya. Okey. Sekejap lah. Okey, baik. Ingat lah, qada terbahagi kepada dua, iaitu muallaq dan juga mubram. Okey, istilah tu. Ni bahasa Arab lah tu. Bahasa Melayu dia maksudnya itu lah. Qada tu yang boleh berubah dan yang tak boleh berubah. Kelas kemungkinan pukul keempat lah. Okey, keempat.
Baik, tengok soalan ke-14. Allah menurunkan, okey, tengok statement ya. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani. Okey. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani. Okey, bahasa Syriani. Okey, jadi statement ni dia betul ke salah? Okey, kita kena tengok dulu. Yang pertama dia kata kitab Taurat. Okey, kepada Nabi Isa dalam bahasa Syriani. Okey. Jadi kamu kena ingatlah, kitab Taurat ni Nabi Isa ke Nabi lain? Kena check balik lah. Okey, jadi statement dia, tengok buku nota menggapai ya, buku warna pink tu. Tengok muka surat 222. Okey, silakan guna buku tu saja. Okey, tengok sini dia kata kitab Taurat. Jadi Nabi Isa bukan kitab Taurat. Nabi Isa kitab Injil. Okey. Dia kata dalam bahasa Syriani. Yang bahasa Syriani kitab Injil lah, bukan kitab Taurat. Okey. Jadi statement dia salah lah. Okey, Injil bahasa Ibrani. Okey. Baik, kita tengok pula yang ke-15. Sorry. Injil Syriani lah, betul lah. Injil Syriani Nabi Isa, tapi yang salah dia depan ni. Sepatutnya kita Injil depan dia. Injil Nabi Isa dan bahasa Syriani, betul? Hak ni betul. Hak ni yang salah ni. Sepatutnya kita Injil. Kita Taurat ni Nabi Musa. Okey, kita Taurat ni Nabi Musa. Baik, tengok ke-15. Sifat harus, okey, sifat harus bagi Rasul ialah menyampaikan. Okey, sifat harus bagi Rasul ialah menyampaikan. Ini kamu kena tengok keadaan ni, harus. Okey. Sifat Rasul ni, sifat harus ni maksudnya perbuatan macam manusia biasalah, tapi tak mengurangkan martabat Rasul. Itu maksud sifat harus. Okey, dia kata sini sifat harus bagi Rasul ialah menyampaikan. Menyampaikan tu tabligh. Tabligh tu bukan sifat harus, itu sifat wajib. Okey, sifat wajib. Sifat wajib maksudnya nabi-nabi ni mesti menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah Taala kepada dia. Apa yang diwahyukan dia kena sampaikan lah. Apa yang diperintahkan tu. Jadi kata gini, sifat harus bagi Rasul ialah menyampaikan. Jadi salah lah. Sifat harus bagi Rasul ni macam manusia biasalah, makan, minum, tidur. Okey. Macam-macam lagi lah, berjalan ke. Itu sifat harus bagi Rasul lah. Tapi sifat harus yang tidak mengurangkan darjat Nabi lah. Kalau demam pun demam sikit-sikit je. Okey. Itu sifat harus bagi Rasul lah. Macam manusia lah, dia manusia juga. Macam kita lah. Sifat harus dia. Okey, baik. Tu habislah. Tengok bawah ni pula. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus lah. Baik, buka spek mata, sekejap. Okey, baik, tengok soalan ke-16. Soalan 16 hingga soalan 20 ada 5 markah lah. Satu soalan, satu markah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, dia bagi jawapan siap dah. Kita kena pilih lah. Okey. Cuma di sini dia bagi jawapan ada 6. Okey, jawapan dia 6, soalan ada 5 saja. Jadi ada satu jawapan pengganggu lah. Okey, dia saja nak ganggu kita. Okey, baik, kamu tengok dulu jawapan pertama. Baca dulu jawapan. Syriani. Syriani ni dia bahasa lah. Okey. Syriani ni dia bahasa macam kita, Melayu, Inggeris, Mandarin, Tamil, tu bahasa lah. Cuma Syriani kita pun tak tahu lah kan. Ustaz pun tak tahu macam mana bahasa Syriani ni. Okay. Bahasa dulu lah. Ada bahasa Qibti. Okay. Macam bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa. Baik, yang kedua jawapannya Al-Quran.
Okey, Al-Quran. Al-Quran salah satu kitab Allah lah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu Al-Quran. Yang ketiga Zabur. Okey, Zabur. Baris. Zabur tu satu kitab lah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Seterusnya berkuasa. Berkuasa. Okey, berkuasa kamu tahu lah. Seterusnya Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Okey. Yaumu ni hari. Hari. Yaumul Jaza. Al-Jaza ni pembalasan. Okay. Last sekali, dosa. Dosa lah. Baik, tengok ke-16. Nabi dan Rasul. Tengok ke surat 222 lah. Okay, akidah lah. Akidah. Sambung ikut jadual Ustaz bagi tu lah. Baik, Nabi dan Rasul terpelihara daripada. Okay, jadi kita sini terpelihara daripada. Jawapan dia. Jawapan dia dosa lah. Okay. Kita nak tulis lah. Terpelihara daripada dosa. Maksudnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni mereka tak ada dosa. Okay. Mereka buat semua pahala. Dosa memang tak ada. Okay. Jadi istilah dia orang panggil maksum. Maksum. Maksum tu terpelihara daripada dosa lah. Yang ada dosa ni kita selain daripada Nabi dan Rasul ni. Selain daripada malaikat. Tu ada pahala dosa. Dosa lah. Pahala tu, pahala Nabi pun ada. Okay. Nabi-Nabi dan Rasul mereka pahala ni. Mereka tak ada dosa. Okay. Tuhan jaga mereka lah. Baik, seterusnya yang ke-17. Allah Maha mencipta alam ini. Mencipta alam ini. Okay. Maha apa? Jadi depan dia berkuasa lah. Okay. Maha berkuasa. Okay. Maha berkuasa lah sebab Allah Ta'ala kan dia bersifat dengan sifat kudrah. Kudrah tu maha berkuasa. Jadi Tuhan nak buat dia ada kemampuan. Kita nak buat tak mampu. Yang ke-18. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa. Okay. Kitab Injil. Injil lah. Kitab-kitab yang diturunkan ni dah banyak. Okay. Dah banyak. Diturunkan kepada Nabi dan Rasul ni dah banyak. Cuma kita wajib beriman ada 4 lah. Maksudnya kita kena percaya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ada 4 tu lah kita perlu beriman. Tapi bukan ada 4 tu saja. Kitab ni banyak lah. Okay. Macam Nabi-Nabi dan Rasul lah. Nabi-Nabi dan Rasul ni ada banyak. Okay. Yang kita perlu beriman dan percaya dan kita perlu tahu lah. Ada 25 orang saja. Ya, sebab disebut dalam Al-Quran. Yang lain pada tu kita kena beriman lah. Ada banyak. Cuma kita tak tahu. Berapa orang. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa. Tengok sini lah. Bahasa apa? Ada bahasa satu je. Syriani. Okay. Syriani. Baik, baru masuk. Tengok muka surat 222. 222. Okey, yang ke-19. Ni jawapannya. Ialah hari pembalasan. Hari pembalasan. Okey. Hari pembalasan ni bahasa Melayu, bahasa Arab dia. Jadi Ustaz bagi dah atas tu. Okey, ni jawapannya ni. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. Okay. Tak boleh baris, tak apa.
Nama-nama hari kiamat ni banyak lah. Kamu kena ingat Yaumul Jazaa ada, Yaumul Qari'ah, Yaumul Zalzalah, okey. Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah. Ada banyak lah. Baik, yang terakhir pula, yang ke-20. Isi kandungan kitab apakah lengkap kerana mencakupi segala aspek kehidupan. Isi kandungan kitab apakah lengkap kerana mencakupi segala aspek kehidupan. Isi kandungan kitab, kitab apa? Jadi ni memang maklum dah lah, orang kata apa, memang selalu kita dengar lah kan, kitab Al-Quran lah. Al-Quran ni dia lengkap lah. Dia ada cerita pasal sirah Nabi dulu. Dalam Al-Quran juga ada cerita tentang perintah-perintah Tuhan. Okay. Macam-macam lah cerita dalam Al-Quran ni. Ada cerita pasal ketuhanan. Okay. Kita kena beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Rasul. Tu dalam Al-Quran semua cerita. Komplit ni. Lengkap orang panggil. Okay. Baik, kita tengok pula bawah ni. Ni kita soalan 21 hingga soalan 25 ada 10 markah. Okay, 10 markah. Satu soalan 2 markah. Dia kata padankan sifat wajib dengan sifat mustahil bagi Allah. Okay, padankan, sesuaikan sifat wajib dengan sifat mustahil. Okay, kita tengok sini dulu. Sifat wajib. Okay, sifat wajib. Sifat wajib ni sifat yang mesti ada pada Tuhan lah. Okay, kalau Tuhan tak ada sifat tu, kira dia bukan Tuhan. Tuhan mesti ada sifat tu. Itu maksud sifat wajib. Okay, tengok sifat wajib. Ada, kalau kita belajar ada 20 lah. Okay. Wujud, qiyam, baqa. Okay, kamu boleh tengok lah dalam YouTube. Tulis lah, sifat wajib bagi Allah. Dia keluar ni cik. Yang kedua dia kata sifat mustahil. Sifat mustahil. Okay. Sifat mustahil tu maksudnya sifat yang tak boleh ada pada Tuhan. Okay. Sifat tu dia tak boleh ada kat Tuhan. Kalau Tuhan ada sifat tu, dia bukan Tuhan tu. Itu maksud sifat mustahil. Baik, tengok yang ni dulu, 21. Yang pertama ilmun. Baris bahasa Arab semua ni. Ilmun. Ilmu maksudnya mengetahui lah. Apa maksudnya siap? Kalau kamu dah tahu dah tak apalah. Kalau kamu tak tahu kena bubuh lah. Ilmun mengetahui. Yang kedua baqa'. Baqa'un lah. Baqa' maksudnya kekal. Kekal. Kekal maksudnya Tuhan ni tak mati. Ilmu tadi maksudnya Tuhan mengetahui segalanya lah. Mengetahui perkara yang dah berlaku dah, yang sedang berlaku, perkara yang akan berlaku sekali pun Tuhan dah tahu dah. Sampai hari akhirat nanti Tuhan dah tahu dah. Okay, cuma benda tu tak berlaku lagi lah. Yang ketiga qiyamuhu binafsih. Okay, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih ni kamu tulis sini. Ada dengan sendiri. Okay, ada dengan sendiri ya. Ada dengan sendiri ni maksudnya Tuhan ni bukan orang buat dia. Okay, memang dia ada lah. Dari dulu memang ada lah. Macam kita ni sebab Tuhan bagi jadi, baru ada. Okay. Dalam dunia ni semua benda Tuhan bagi jadi, baru ada. Ada dengan sendiri tu tak ada. Okay. Mana ada benda tu dia ada sendiri, tak ada. Okay. Tuhan ni bukan Tuhan ni ada dengan sendiri tu bukan maksudnya mula-mula tak ada betul. Ada. Bukan betul. Ada dengan sendiri maksudnya Tuhan ni memang dia ada, dia dulu ada. Okay. Dia tak ada permulaan.
Memang ada betul. Tu maksud ada dengan sendiri. Bukan ada dengan sendiri tu maksudnya mula tak ada Tuhan ni betul Tuhan dia ada dia sendiri, dia ada sendiri. Bukan mula tak ada betul ada. Memang memang ada sedia Tuhan. Yang ke-24, iradah. Okey. Iradah. Iradah ni berkehendak. Baik, berkehendak ni maksudnya Tuhan nak buat satu benda, dia nak buat benda tu baru benda tu jadi. Okey. Contoh macam hari ni kita boleh belajar ni. Sebab apa? Sebab Tuhan yang berkehendak kita belajar hari ni. Kalau Tuhan tak berkehendak ataupun Tuhan tak izin kita belajar, kita tak belajar ni. Itu maksud berkehendak. Contoh lagi, kita nak makan apa contohnya? Nak makan nasi goreng contohnya. Okey? Kalau kata Tuhan berkehendak kita makan nasi goreng, kita makan lagi. Kalau kata Tuhan tak berkehendak, kita tak makan. Ataupun bahasa mudah ni izin. Tuhan bagi izin kat kita. Bagi kebenaran kita buat suatu benda tu, baru berlaku. Kalau Tuhan tak bagi izin, tak berlaku benda tu. Yang ke-25, hayat. Okey, hayat. Hayat ni hidup lah. Hayat ni hidup. Okey, ni semua sifat wajib bagi Allah ni. Mengetahui, kekal, ada dengan sendiri, berkehendak, hidup. Okey, ni sifat wajib. Maksud Tuhan mesti bersifat dengan sifat-sifat ni lah. Okey, sifat-sifat lain ada lagi. Okay, cuma sini dia bagi 5 je lah. Baik, kita tengok mustahil pula. Mustahil ni maksudnya sifat ni tak boleh berlaku pada Tuhan. Okay, kalau berlaku pada Tuhan, sifat ni kira bukan Tuhan. Okay. Yang pertama, fana. Fana. Fana ni binasa. Binasa. Ataupun mati. Binasa lah, binasa. Tak kekal maksudnya. Yang kedua, jahlun. Sorry. Jahlun. Jahlun ni jahil lah. Okay, jahil lah. Jahil. Jahil ni maksudnya tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tak tahu. Sagi jadi apa, lah ni jadi apa, dia tak tahu. Okay. Seterusnya, mautun. Mautun. Okay. Maut tu, maut lah. Mati. Maut tu bahasa Arab, bahasa Melayu bagi mati. Okay. Seterusnya, karohah. Karohah ataupun karohatun lah. Belakang ni, baris belakang tu tak apa, kamu buah apa, tak apa. Kamu buah sukun terus, tak apa. Karohah ni terpaksa. Okay. Terpaksa. Okay. Terpaksa tu bukan sifat Tuhan lah. Contoh, Tuhan nak buat benda lain, tiba-tiba jadi benda lain. Tu tak boleh lah. Tak boleh berlaku macam tu. Yang berlaku ni mesti Tuhan nak buat benda tu baru jadi. Okay. Yang kelima, qiyamuhu bi ghairih. Okay, qiyamuhu bi ghairih. Maksudnya berdiri dengan yang lain. Okay. Ataupun berdiri lah. Bahasa mudah, terjemah dia macam tu lah. Okay. Berdiri dengan yang lain. Okay, kamu kena tulis maksud tu. Okay. Berdiri dengan yang lain ni maksudnya ada orang buat Tuhan. Ada orang menciptakan Tuhan. Okay. Benda tu mustahil lah, mana boleh. Okay. Macam kita ni, memang kita ni Tuhan lah jadi. Tapi kalau Tuhan, mana ada orang berjadi, memang dia ada lah. Okay, baik. Jadi kamu sesuaikan lah. Tengok senang dah ni. Kamu dah tahu maksud, senang lah.
Yang pertama mengetahui kalau sifat wajib. Jadi bila Tuhan mengetahui, Tuhan mestilah tidak jahil lah. Kamu garis ya. Tidak jahil. Okay, Tuhan mesti tahu benda yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, Tuhan tahu. Okay. Kita tak tahu lagi berlaku apa. Yang lain ni kita tahu lah. Tu pun kita tahu pun depan mata kita lah. Yang di belakang mata kita tak tahu. Kan? Adik kita buat apa dalam bilik kita tak tahu. Yang kedua, bakok. Baik. Bakok ni kekal. Tuhan tu kekal lah, tak binasa. Okay. Jadi lawannya fana. Fana tu binasa. Musnah. Hilang. Okay. Kita satu hari nanti hilang dari dunia ni. Habis. Mati, hilang. Yang ke-23, ada dengan sendiri. Okay. Ada dengan sendiri maksudnya Tuhan ni tak ada orang buat dia. Jadi lawannya qiyamuhu bi ghairi. Ada orang buat dia, mana boleh. Tuhan macam mana ada orang buat dia pun orang buat dia. Ada benda lain buat dia nak jadi Tuhan macam mana, tak boleh. Okey, baik. 24, berkehendak. Tuhan buat apa yang dia mau, dia nak buat. Apa yang dia plan baru dia buat. Itu sebab wajib. Tiba-tiba karohah tu sifat lawan dia. Lawan maksudnya Tuhan tak mau benda tu jadi, tiba-tiba benda tu jadi. Tu tak boleh lah. Apa yang berlaku tu mesti Tuhan nak benda tu berlaku baru berlaku. Kalau Tuhan tak mau benda tu berlaku, benda tu takkan berlaku. Okey, 25, hidup. Hidup lawan dia mati. Senang tak ni? Okey, hidup lawan dia mati. Okey. Ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Tiada. Ya, baik-baik. Tak ada. Okey, kalau tak ada. Okey. Tak ada, Ustaz. Tak ada.